Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang dah masuk boleh dengar ke? Langgar benda. Boleh dengar ke? Boleh. Okey. Alright, boleh. Nak, orang transfer host kat Nak kalau orang masuk nak admit kena boleh transfer balik ke abang? Abang nak allow screen share dulu. Make host. Pergi kat nama abang, make host. Kejap. Tahu tak? Okey, buka kamera pun boleh ke? Boleh sembang. Malam ni kita bersantai-santai je. Siapa? Mazura dah ada. Rosaidi, dia Dodi ada, Link ada. Azura dengan Farah pun ada. Okay, ramai juga tadi ni. Selamat malam dulu. Terima kasih kepada yang luangkan masa. So malam ni kita punya first meeting. Dengar jelas nak? First meeting untuk group home care. Setelah dah beberapa hari ni, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari ni hari keempat. Hari keempat lepas UKC. Jadi kita bolehlah nak postmortem sikit, nak check, nak tengok apa yang dah buat, apa yang belum buat kan. So yang first kali kita fokus kepada kita punya UKC lah. UKC kita ada sistem pemarkahan. Pemarkahan dia sekejap saya share. Ini akan menentukanlah tim mana yang menang.
Hello? Okey, boleh dengar? Okey, pemarkahan kita untuk minggu-minggu adalah dia akan kira setiap minggu. So akan ada pemenang untuk setiap minggu dan juga akan ada orang yang jadi macam best participant lah setiap. So yang first kali pemarkahan adalah homework. Okey, homework untuk minggu pertama ni adalah name list. Dalam grup kita ada yang ramai dah hantar dah. Tapi ramai yang belum hantar juga. Bukanlah ramai, adalah 2-3 orang lagi belum. So yang itu minta completekan cepat-cepat lah. Sebab nanti kesian kawan-kawan kita yang lain kan. Dia tak menang sebab kita tak hantar name list kan. So name list tu senang je macam yang kita buat dalam meeting hari tu. 10 orang daripada family dan 10 orang daripada kawan. Jadi jangan pening-pening kepala sangat. Itu kan nak kena buat apa? Kita nak kena senaraikan nama sahaja. Jadi faktor kedua yang jadi pemarkahan mingguan kita adalah business sales. Okay, business sales tu maksudnya macam mana? Apa saja produk yang kita guna ataupun jual dalam minggu pertama. So senanglah ni minggu pertama kita. Minggu pertama kita adalah minggu pertama Ogos juga. So nanti hari Sabtu kita akan update lah kita punya masing-masing punya PV. Jangan rasa ada masalah ke tak banyak ke sikit ke apa ke, tak ada hal benda tu. So business sales tu dia akan tu yang dia bubuh dash kat situ. So kita ikutlah masing-masing punya business PV. So maksudnya macam mana? Apa yang anda jual sendiri kepada orang yang bukan ahli pun satu. Kalau kita menjual kepada APC yang baru, maksudnya orang tu jadi ahli, dia nak beli iron ke, nak beli vacuum ke, beli satu set personal care ke apa, dekat situ pun dia masih kira sebagai kita punya business sales juga, walaupun bukan PPV. Lepas tu katakanlah ada orang jadi ABO yang you tunjuk demo dekat dia, ataupun you buat status ke nak cerita pasal promo collagen kan. Sekarang collagen beli 2 dapat hebat mama pack tu dapat jimat 140 macam tu kan. So kalau dia beli, dia nak you cakap jadi ahli, dia nak jadi ABO untuk beli barang dapat murah, dapat voucher sebagainya, itu pun masih dikira sebagai business sales anda juga untuk menang. Okay, so yang ini pun masuk. Seterusnya yang jadi kita punya pemarkahan adalah kehadiran. Kehadiran maksudnya dia start pada minggu yang ni lah, minggu kedua, minggu nak datang ni lah, dia kira daripada situ lah. Dia kira daripada situ. Dia kira masuk. Okey, seterus yang terakhir sekali faktor dia adalah masuk on time. Yang ini bagi saya sangat penting lah, bagus jugalah ada pemarkahan dekat sini. Sebab hadir satu hal kan, ada orang dia suka hadir tengah-tengah, ada orang dia suka hadir ujung, ada orang dia hadir sekejap kan. Tapi hadir on time is the best lah. Kita buat apa-apa pun dalam hidup kita nak jadi yang awal lah kan, yang on time lah. Kalau kita pergi renew road tax sekalipun dekat JPJ, kita nak masuk yang first tak payah beratur lama-lama. Jadi macam itulah juga kita nak buat UKC kita ni. So ingat kita ada point free lah lebih kurang. Point yang tak pening kepala sangat adalah kita punya homework. Kita nak siapkan name list kita. Nombor 2, kehadiran. Nanti hari Ahad janganlah terlupa pula kita ada UKC start pukul 2 kan. So kita saling mengingatkan dalam grup apa semua. Lepas tu kita nak hadir on time kelas pukul 2. Mungkin kita set lah. Kita punya grup pukul 1.50 kita dah boleh masuk dah. So yang itu bab permarkahan. Kemudian saya nak cerita sikit lepas kita punya homework bulan ni adalah name list. So lepas kita buat name list, apa yang kita nak buat? Ramai agak yang tanya saya, ada yang saya dah cerita dah macam mana nak buat name list kan, apa benda nak buat. Jadi dekat situlah kita nak fokus kan. Sebab dah buat name list ni nak guna untuk apa? So saya share screen sikit, saya nak melukis sikit kan. Saya ada hantarkan video dalam grup hari tu, tapi malam ni kita cuba ulas lah. Kita ulas berpanjang-panjang sikit kan, apa nak buat dan sebagainya. Boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Okay.
Okay. So balik pada name list kita tadi. Okay, name list saya macam saya ceritakan dalam video tu, kita dah senaraikan nama. Kita dah senaraikan yang first kita dah ada family dan kita ada friends. Friends. Yang ni kita punya name list itu. Yang ini pun ada 1 sampai 10. Yang ini pun ada 1 sampai 10. Bila kita buat macam ni, saya nak anda faham sekarang apa yang dah berlaku dengan bisnes kita. Dulu-dulu, zaman sebelum PKP ni, orang boleh buat MBA bagi saya lebih banyak cara. Sebab ada orang dia rajin, dia pergi buat demo. Maksudnya apa? Okey, dia kenal seorang makcik, dia pergi kat makcik ni ajak kawan, dia demo sekali, kawan dia pun nak beli barang. Lepas tu kawan tu pun ada kawan lagi, boleh tengok demo, dia nak beli barang. Tapi keadaan ni semua dah berubah bila kita dah masuk norma baru. Norma baru ni, kita punya musim PKP ni. Musim PKP ni menjelaskan lagi apa yang kita panggil social commerce. Social commerce ni maksudnya orang membeli di tempat dia tengok produk. So kalau anda share, dekat situlah orang nak beli juga. Dekat Facebook ke, dekat media sosial lah, nama pun social commerce kan. Orang nak membeli daripada orang yang kita kenal. Kita dah tak boleh macam dulu dah. Dulu-dulu apa saya buat? Bila kita nak buat program, contohnya saya kenal seorang je. Saya ada downline saya seorang, duduk dekat katakanlah, duduk dekat Taiping. Tu saya cakap dengan dia, dekat tempat rumah kau duduk, kalau saya nak buat kelas masak nasi biryani dengan daging masak hitam, boleh tak? Kalau dia cakap boleh, okey. So dia war-warkan program tu dekat orang taman dia. Kan? So saya pun pergi, ada 6 orang yang saya tak kenal datang. Dia datang kat situ. Lepas tu saya pun buatlah masak guna Noxa. Lepas tu tengah-tengah tunggu Noxa tu masak, saya tunjuk demo barang home care, personal care. Dan daripada situ kita membina hubungan-hubungan baru. Sebab orang yang beli akan kenal dengan saya. Semua orang yang datang kelas, saya akan ambil nombor telefon. Tapi benda tu semua dah tak ada sekarang. Jadi kena sedar kita berada dalam norma baru juga untuk bisnes. Dan sekarang ni bagus juga ada hikmahnya bila ada PKP dan sebagainya. Kita kena mula buat bisnes dengan struktur yang betul. Kan? Semua ni, name list semua ni, bukannya kita nak pergi, hai, nak tak beli deodorant? Hai, tengoklah video ni, bestnya nak beli. Tak, saya nak jelaskan pada anda, bila kita dah buat name list, kita nak buat bisnes betul-betul, apa yang paling penting adalah hubungan. Hubungan. Orang semua buat keputusan dalam social commerce sebab hubungan. Contohnya lah, ada 10 orang yang saya nampak dekat social media, semua menjual earphone Samsung. Saya pakai earphone Samsung. Saya memang dah study dah, saya suka sangat earphone Samsung ni. Tapi ada 10 orang yang jual. Saya kenal daripada 10 tu, saya kenal 3 orang. Dan daripada 3 tu saya rapat dengan seorang. Seorang ni memang selalu jumpa dengan saya, selalu cerita dengan saya. Dan dia pun memang aktif menjual Samsung earphone ni dan saya akan buat keputusan untuk beli daripada dia. Yang inilah kepentingan hubungan. Hubungan kita dengan kita punya prospek. Jadi sebab tu bila orang cakap nak buat MBA, sekarang tengah zaman PKP bukan hanyalah berbekalkan semangat, hari ni saya semangat, saya nak jual 10 botol LOC. Dia bukan macam tu. Sebab kalau anda berjaya sekalipun, adakah esok anda boleh mengulangi kejayaan hari ni? Sebab orang yang anda kenal makin lama makin habis. Dan dalam pencarian kita kepada orang yang nak terus beli LOC tu, berapa ramai orang yang lepas ni tak nak baca dah mesej anda sebab anda jadi macam Fifi cakap, Wikipedia. Post satu produk punya gambar, lepas tu cerita 1001 info untuk produk tu. Ada orang nak masuk lagi. Okay, so yang penting sekali hubungan. Macam mana saya cuba nak, itu keadaan dia lah. So sekarang orang yang boleh berjaya buat MBA ataupun orang yang nak buat MBA, anda mesti bagus dalam hubungan. Dalam mencipta hubungan, dalam memperbaiki hubungan dan dalam merapatkan hubungan.
Pengalaman saya sendiri pun dalam bisnes saya, dah banyak downline, yang berjaya selalunya adalah downline yang paling baik dengan saya. Selalu jumpa, selalu berkongsi idea, berkongsi macam-macam. Jadi macam mana kita nak buat hubungan kita dengan orang dalam name list tadi? Macam mana nak buat? Yang family, saya selalu cakap, siapa yang ada PM saya ada cakap dah. Kalau memang kita memang selalu mesej dengan dia, memang kawan meja sebelah kat tempat kerja, yang itu boleh terus. Aku tengah buat MW sekarang. Aku nak tunjuk satu produk, nak praktis demo dengan kau, boleh tak? Yang itu tak ada masalah sebab hubungan dah baik. Dengan adik kakak kita, dengan adik kita yang kita memang mesej sehari ingat 10 kali, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang dalam senarai nama anda bukanlah your regular contacts, bukanlah orang yang memang kita mesej hari-hari, kita mesti membina hubungan. Macam mana nak membina hubungan? Nak membina hubungan, kita kena tengok proses jualan itu sendiri. Jualan, social commerce, dia akan mula dengan kenal. Nombor 1. Nombor 2, suka. Nombor 3, percaya. Anda mesti lalu 3 ni, no shortcut. Nombor 4 baru datang sales. Ni nak menjual ke, nak cakap pasal story, nak cakap pasal business approach ke, semua sama je. Sales datang kat sini. Okay. So far boleh faham tak saya cakap? Jelas tak saya cakap? Respon sikit. Jelas. Jelas. Okay. So macam mana kita nak lalu kita punya name list tadi? Kita tengok, okay, name list kita ada family. Family ni saya tahu ada yang bersenarai sepupu. Sepupu yang anda hanya mesej selamat hari raya. Ada dalam grup sepupu sepapat 50 orang, sekali-sekala sembang dalam tu. Macam mana tiba-tiba nak cakap kat dia, Hisham, kau belilah LOC kat aku. Lepas tu kita berhantar 10 infografik LOC kan. Tak boleh macam tu. So saya bagi contoh macam mana nak buat. Nak engage dengan orang. First, bab name list ni insyaAllah bab kenal dah settle. Bab berkenalan dah settle. Suka dan percaya belum lagi. Macam mana nak bagi dia suka kat kita? Orang ni, dia bertepuk, orang suka. Kita selalunya suka dekat siapa? Kita selalu suka dekat orang yang suka kita. So anda kena belajar dulu menyukai beliau. Macam mana nak zahirkan kita punya suka tu. Pergilah tengok tempat-tempat yang dia rajin berkongsi. Pergilah tengok WhatsApp status dia. Pergilah tengok Facebook status dia. Instagram status, Instagram post. Jadilah peminat dia. Tunjukkan yang kita ni suka kat dia. Dia buat story masak kari ikan dengan sambal sayur. Biasa je pun. Bukanlah level-level sedap. Bukan pun. Komen situ, rajinnya kau masak. Belum produk lagi. Kita masih dalam peringkat hubungan. Sebab inilah struktur kita ke arah bisnes yang berjaya. Kita bagi dia suka. So kau komen yang itu. Lepas tu apa kau buat lagi? Lepas komen tu, anda akan perasan. Bila anda buat benda ni dengan name list anda, secara automatik, dia orang pun akan balas benda yang sama. Kalau kita pergi, selama ni dia tak pernah tengok pun story kita, tapi lepas kita rajin like dia, rajin komen-komen dekat dia, dia pun akan rajin tengok kita punya story, status, post dan sebagainya. Itu penting sebab kita pula meniaga kat kita punya story, status, post. Kat situlah kita tunjuk barang yang kita pakai. Kat situlah kita nak share sikit-sikit macam mana apa semua. Contoh kita nak tunjuk kita minum SS drink. Kita nak tunjuk kita basuh tangan guna hand sanitizer batu wangi. Kat situlah dia tengok. Bila dia tengok dia suka. Dia mula suka kita. Dia mula suka kita dan dia mula kenal kita sebagai seorang ABO, sebagai seorang MW business owner. Yang kita ni orang buat bisnes. Dalam Malaysia ni ada 300,000 yang aktif buat bisnes MW. So jangan risau, kawan anda tu insya-Allah dah tahu dah pasal MW. Dah tahu pasal MW ke, pernah masuk ke, pernah beli ke, ada kawan tempat kerja dia. Duduk meja depan, meja belakang, meja kiri, meja kanan, semua ada MW. Tapi kita nak menang dekat mana? Dekat hubungan. So lepas dia suka, buat benda ni, ambil masa anda. Take your own sweet time. Ada orang kita boleh rapat dalam masa 10 minit. Ada orang kita ambil masa sampai 3-4 minggu. Tapi kita setiap hari kita buat benda ni dengan tambahan. Ada orang tak ada yang tanya saya, dia kata 20 orang ni dia dah buat hubungan dah. Apa nak buat lepas tu? Apa nak buat ni? Sehari dah settle dah buat hubungan.
Apa susah? Tambah 10 lagi. Tambah 10 lagi. Kan? Kalau dah habis dah family and friend, tambah sini. New friend. Yang inilah pergerakan bisnes kita ke arah mencari orang. Kenapa kita cakap mencari orang yang macam mana? Ramai orang kawan-kawan akan reject kita. Dan tak semua orang boleh terima idea MW ni sebab bukan semua orang ada impian yang besar macam kita. Bukan semua orang nak berbuat sesuatu macam kita. Nak ready persediaan untuk apa-apa nak berlaku nanti macam kita. Jadi kita kena sentiasa tambah orang yang kita nak kenal. Boleh tambah sekarang lagi senang. Sekarang kita add Facebook dah boleh sembang dah. Nanti saya tunjuk beberapa contoh. Berkenalan macam mana. Nak komen pada status macam mana nanti kita tengok. Jadi kita tengok laluan dia dulu. Okay. So lepas dia dah suka, dia akan develop dia punya kepercayaan. Dekat sinilah juga peringkat ni kita buat hubungan ni, apa yang kita nak buat? Kita nak tahu masalah. Kita bila menjual barang yang paling senang dijual adalah penyelesaian kepada masalah. Bukan kita nak pergi kat dia, kau gosoklah gigi, guna ubat gigi aku. Tak boleh macam tu. Contoh bila kita bersembang, saya sembang-sembang, masak penat lah. Sembang rajinnya masak sekali-sekala boleh lah. Budak-budak ni nak makan Zaid. Penat dah masak ni, nak menunggu dia orang lagi, nak sidai baju lagi. Dah tahu dah masalah dia. Dia susah masak, dia nak kena buat kerja macam-macam benda ni nak buat. So kat situ saya dah boleh senaraikan dah beberapa produk yang saya boleh suggest kat dia. Saya boleh suggest kat dia Noxa, saya boleh suggest kat dia vacuum, saya boleh suggest kat dia double X. Tapi macam mana kita nak masuk? Sambil kita komen-komen, biasalah tu. Saya contoh apa kita boleh buat. Orang cakap macam tu penat kata, oi saya dekat rumah pun sama kak. Saya kat rumah pun Zana masak je tapi hari tu dah letih lah. Masak duduk kat dapur lama pada depan lagi. Lepas tu hari tu saya pergi kan Noxa dekat dia. Noxa tu senang tak? Dah ada Noxa ni Zana kalau dia buat daging masak hitam tu, duduk kat belakang 15 minit Lepas tu keluar buat kerja lain, tiba-tiba daging dah siap lembut elok tiba dah dapat berkongsi dah satu produk. Bukan siapa cakap pakailah Noxa apa semua. Lepas tu dia tanya dia balik, akak dah ada Noxa ke? Dia pun cerita dah, akak pernah beli dulu yang lama ke, ada kawan pernah offer tapi akak tak tahu ke, tak ada bajet ke. Kat situ kita boleh detect masalah lagi. Masalah duit ke, masalah tak pernah tahu ke, tak percaya ke kan. Ada orang dia tak tahu, dia kata mahal je. Dia tak tahu apa yang special ni, periuk ni harga sampai 600. Jadi kat situlah kita ambil peluang untuk kita cakap, kongsi dengan cara yang tidak menakutkan dia. Kalau kita spam orang, kita boleh hantar mesej kat orang 1000 orang sehari pun boleh. Assalamualaikum, ini ubat gigi yang tidak menghakis gigi anda. Saksikan video di bawah untuk menyaksikan keajaiban ubat gigi ni. Kalau kita buat macam tu, 1000 orang, 3 orang reply udah tentu. Tak apa orang reply tanda soal ataupun terima kasih, nanti kalau saya nak saya bagi tahu. Kita tak nak jawapan-jawapan macam tu. Jadi kita kena berbicara dengan soalan dan juga kita kena buat hubungan. Bila ada hubungan macam ni akan datanglah. Mungkin mula-mula datang, sale satu dia nak cubalah deodorant. Dia kata, ada tengok deodorant kat TikTok itu viral. Cuba deodorant satu. Lepas ni apa? Kita nak buat apa balik? Kita akan repeat balik. Kita ulang balik. Suka percaya sales. Macam saya, especially lah, kalau main dengan orang Melayu lah. Awareness kat nutrition susah. Kurang. Dah sakit baru nak makan apa kalau sakit ni. Kalau tak sakit mampu tak makan apa-apa punya. Itu kena ambil masa. Orang Melayu ni dia benda-benda makan dia susah. Jadi kita pelan-pelan. Mungkin deodorant dulu. Kita follow lagi. Dia tukar pula dia punya shampoo. Kita follow lagi. Dia tukar pula dia punya sabun basuh pinggan. Follow lagi. Akhirnya sampai satu tahap dia pergilah ke Nutrilite dan juga Artistry. Kat situlah yang banyak point best-best dan repeat sale yang best-best. Sebab LOC tahan 8 bulan. 8 bulan baru nak repeat. PV dah lah tak banyak. Tapi kalau double X, PV banyak. Repeat setiap bulan. Tapi kita membina hubungan daripada situ. Dalam ni jugalah kita juga akan dapat peluang untuk bisnes. Akhirnya sebab dia serajin tengok story kita, akhirnya dia tanya, MW ni macam mana? Bila dapat soalan agung itu, dah salah hijau dah buat. Bila dapat soalan agung itu, maka berseronoklah kita. Satu kejayaan dah dapat untuk dapat prospek. Belum lagi bak sponsoring.
Jadi itu kalau kita nak buat social commerce untuk product approach. Kalau business approach pun hampir sama juga. Business approach ni kalau orang baik sangat kita boleh lah, bro. Sepol, aku ada satu peluang bagus untuk engkau, tapi aku perlu masa kat engkau untuk cerita. MW ni janganlah kawan-kawan cuba cerita kod WhatsApp, cuba cerita kod semang-semang kedai kopi, tak boleh. Untuk cerita MW macam senang saya cakap lah. Anda semua baru masuk kat sini, marketing plan tak tahu lukis lagi, kita akan belajar dalam UKC. Siapa yang patut cakap untuk anda adalah upline anda. Untuk 5 minggu ni, upline anda adalah saya. So kalau ada orang nak dengar pasal business, contact saya. Kita set Zoom, bagi saya cakap. Dengar macam mana saya explain peluang MW. Bayangkanlah prospek-prospek kita ni macam orang buta. Dan MW ni macam seekor gajah. Kalau kita suruh, kita tutup mata dia, tak tunjuk seekor gajah, suruh pegang. Kalau dia pegang kaki gajah, dia ingat ni tiang bangunan. Kalau dia pegang belalai gajah, dia mungkin ingat ni batang paip ke apa. Tapi kita nak kena minta masa. Saya selalu, daripada pengalaman saya, bila orang tanya MW ni macam mana, saya selalu cakap MW ni satu bisnes yang simple dan kita boleh dapat duit dan kita boleh buat part time. Tapi nak jelaskan, nak bagi faham, saya perlu masa 1 jam. Kalau dia bagi, saya cerita. Kalau dia tak bagi, saya tak cerita. Kalau orang tu 1 jam pun tak boleh bagi kat kita, apatah lagi nak buat MW. So jangan rasa rugi. Jangan rasa nak cerita. Bagi dia tertanya-tanya. Tak ada masalah kat situ. So kat situ saya nak cakap. So name list ni apa kita nak buat? First kali buat hubungan. Jangan terlalu excited. Kita rasa macam produk ni best. Mungkin anda dah tengok demo LOC. Zana buat minggu lepas. Tia buat minggu lepas. Tia buat minggu lepas. Rasa macam wah bagusnya produk ni kan. Tapi kawan-kawan kita tak tahu. Kawan-kawan kita akan terus lari sebab kita menjual. Macam kita bayangkan yang Facebook ni, media sosial ni adalah satu kenduri kahwin. Bila kita pergi kenduri kahwin, adakah kita nak orang jual sabun kat kita waktu kenduri kahwin? Kita datang kat kenduri ni, kita nak catch-up dengan kawan-kawan. Kau buat apa hari ni? Kau belajar kat mana sekarang? Kau kerja kat mana? Kau berjalan kat mana? Tiba-tiba ada seorang datang, kau nak tak sabun basuh, sabun mop lantai ni? Memang buat orang bengkak lah. Buat orang malas sembang dengan kita lah. Tiba-tiba mesej orang apa, kau nak ubah hidup tak? Noh, lagi pening kepala. Jadi jangan. Kita pergi kenduri kahwin, kita behave, kita buat hubungan. Supaya apa? Lepas habis kenduri tu, kita bolehlah roja balik. Kita boleh sembang-sembang, kau tengah buat apa, kau tengah kerja apa, kau ada masalah apa. Semua kita boleh buat dekat kenduri kahwin ni. Bayangkan media sosial anda macam kenduri kahwin. Apa yang anda tak nak orang lain buat kat anda, jangan buat kat orang lain. Cuba fikirkan kita punya perangai macam mana kalau orang tiba-tiba mesej kita, iklan. Assalamualaikum tuan, saya adalah ejen insurans ni panjang, langsung tak baca. Langsung tak baca bawah, okay thank you, saya dah ada insurans. Tu je. Contohlah, tu kalau insurans, kalau ada produk lain pun sampai sama tak kita buat. Kalau orang kacau dengan jualan, kita scroll. Sekarang, orang yang ada dekat social media dah bertambah pandai dan dia dah ada labeling. So kita janganlah buat promosi terhad apa semua, tak payah tulis lah. Itu orang nampak je perkataan tu, orang terus scroll. Dan tak sampai tu mesej yang kita nak bagi. Orang sekarang suka tengok macam mana anda dengan produk tu. Kalau anda nak share pun pasal produk, not in words, use video. Orang sekarang dulu ada orang kata orang malas berbaca, nak gambar. Sekarang orang gambar pun malas, baca pun malas, orang sekarang nak tengok video. So kalau kata nak cerita pasal tire shine, macam saya share dalam grup tadi. Tunjuk, pakai tire shine tu. Bukan saya bubuh satu gambar, bubuh 100 point pasal kenapa anda memiliki tire shine ni. Tayar akan berkilat, tayar akan kena air. No, I show how to use the tire shine, I show you the result. And I show you, I also mention the problem. Saya sebutkan masalah dia apa. Masalah kita nak guna tire shine sebab bila kita basuh kereta kat car wash, kita punya tayar akan paling cepat kotor sekali. Sebab car wash punya kilat tayar adalah kilat tayar harga RM1, yang kena air je dah hilang dah. Tapi tire shine kita 100% silikon. Dan tunjuk cara pakai. Macam tu pun boleh. Tapi kalau kita terus main langgar je semua orang, tak ada hubungan, orang tak balas, orang tengok. Orang mungkin tengok tapi orang tak beli. Anda semua patut tengok nasihat-nasihat ni sebab saya pun dah lalu dah. Saya pun pernah excited, saya spam semua orang. Spam semua orang cuba nak jual, rasa macam orang akan berbondong-bondong datang nak beli barang kat saya, tapi itu tak berlaku. Sampailah I learn it the hard way, sampailah saya faham hubungan yang menentukan sesuatu jualan tu. So buat hubungan, prioritize hubungan, jangan rushing.
Kan kita nak buat MW ni macam kita ni, anda bayangkan macam anda ni petani kat sawah tau. Kan kita menabur benih, bukan kita buat balik padi hari ni. Kita buat balik padi lagi 6 bulan tu. Tapi tabur benih hari-hari, pergi tabur benih, pergi racun, pergi apa semua. MW pun macam tu, hari-hari tabur benih. Hari-hari tabur benih. Hari-hari buat hubungan dengan orang yang baru. Hari-hari kita berkongsi, buat share status kat produk dan sebagainya. Don't worry about the result. Jangan risau, hari ni aku post status, tak ada siapa pun mesej aku. Kan? View WhatsApp status 200 lebih, tak ada siapa pun mesej. Jangan risau, prospek-prospek anda sedang memerhati. Prospek kawan dan lawan. Ada orang dia tak sabar-sabar tengok sikit berapa lama si Azri ni, kan? Berapa lama dia nak buat MV ni. Ada kawan-kawan kita macam tu, dia nak tengok kita dulu, kan? Tak kurang dia nak tengok kita terceduk, kan? Jadi kita tenang. Kita share consistently. Hari-hari ada orang baru yang tengok kita punya media, tengok kita punya story dan dia tahu Azri buat MV. Itu yang penting, kan? Sebab kita ni tak ada kedai seketul ada signboard tulis besar, kan? MW Farah tak ada tulis. Jadi kat situ lah orang tahu okey kedai dia masih buka sebab dia masih buat story kat MW lagi. Esok-esok ada orang tersembang ke dia dekat rumah ke tengok kat video ke apa ke YouTube. Best lah Noksa ni. MW punya lah. Waktu tu dia teringat, ada Azri rajin share MW. Dia nak tanya orang YouTube yang dia tak kenal ke dia tanya kita yang kawan dengan dia duduk tengok story kita lama. Dia akan tanya kat kita. Kan? Saya tengok live benda ni macam Zana lah. Zana dia post, awal-awal tu dia post consistently. Tak ada siapa mesej, tak ada siapa pun nak beli. Tapi tiba-tiba out of nowhere start datang orang-orang yang tanya minta nasihat. Orang tanya, Zana anak aku ada masalah ni, aku kena ambil suplemen apa lah. Kalau macam mak ayah aku dah tua kena makan suplemen apa lah. Daripada situ kita dapat sale. Sebab apa? Because of taburan-taburan benih yang konsisten. So yang itu yang saya nak. Saya tak boleh paksa siapa-siapa dalam ni untuk buat ekstra dan sebagainya, kan? It's up to you, kan? Tapi bagi saya this is the shortcut yang saya boleh bagi. Bila kita bergerak dengan name list, it's all about hubungan. Sekarang norma baru, kita bukan senang-senang nak pergi berjumpa mata ke mata dengan prospek-prospek baru yang kita tak kenal. So kena ada hard work sikit. Kan saya tunjuk contohlah, saya bagi contoh mesej saya buat dengan orang yang saya tak kenal. Saya tak kenal langsung dia ni. Tapi saya dah add dia kat Facebook. Kan? Kita kat Facebook ada limit nak add orang 15 orang sehari. So hari-hari add je lah 15 orang. Okay. Apa dia? WhatsApp pun nak tunjuk. Yang dalam grup tu. Abang tunjuk dalam grup tu lah. Okay, sorry. Boleh abang boleh share screen tu sini. Hello? Sekejap Apa ni? Itu di background je. Iya lah ini gambar tahun ni, gambar tahun ni nak jelas satu. Okay. Right. So yang ini saya tunjuk contoh yang saya connect daripada WhatsApp pada story. So dia bermula dekat sini. Okay, ni contoh lah. Janganlah pergi share pula ni nama orang pun semua. Boleh nampak tak? Wah, kecilnya. Okay. Orang ni saya add, saya tak kenal pun dia. So dia jual baju kot. So, saya buat-buatlah tanya. Saya bukanlah nak beli baju pun lagi. Saya tanya dia, kedai kat mana bos? Lepas tu dia pun cakap kita post je. Saya pun mantap bos kan. Online sekarang lagi senang. Online senang lagi sekarang. Kerja ke full time? Nampak saya tanya dia. Saya nak kenal dengan dia. Tu saya tanya, saya tengok dia tulis Facebook dia dulu kat Padik Bunta. Saya tanyalah kat KL ke PB. Kat Padik Bunta. So dia bagi tahu. Lepas tu sembang lagi. Sampailah sembang lagi lah. Sampai apa? Sampailah dia rajin tengok Facebook saya, sampai dia rajin tengok story saya, kan? Sampailah kita ni kawan lah. Kan? Lepas tu ada contoh satu lagi. Saya tengok story seorang ni. Dia kepala dia berdarah.
Kepala dia berdarah kena drill. Saya tak kenal langsung dia ni. Tapi dah friend, so saya komen je lah. Mantap ni nasib dahi. Kalau kena standby cermin mata next time. Dia drill dinding, dia punya drill patah, kena dahi dia, terkoyak dahi dia. Tapi tengok, bila kita tegur orang akan friendly juga dengan kita. Tengok, dia pun balas, saya pun balas. Lepas tu berbalas-balas lagi. Lepas ni saya akan buat lagi. Saya akan buat lagi sampai dia pun tanya, kau buat apa sebenarnya kerja? Ni yang cakap kita menabur benih. Lepas tu, yang ni pun sama. Ada kawan, wife dia, kawan dah lama dah tak tegur. Lepas tu tengok-tengok, dia punya wife ada operation. So, saya pun tanyalah. Connecting sekejap. Sekejap Okay. Dia tengah connect balik. So macam tu lah basically apa yang saya buat dengan masa kita hari-hari. MW ni bukanlah kita nak buat 8 jam sehari, 10 jam sehari. Tapi anda ambil masa 2-3 jam dan buat bersungguh-sungguh dengan fokus. Hari-hari tabur benih. Tabur benih. Hari-hari tabur benih je. Kita tegur orang, kenal orang baru. Kita mesti tahu nak membina hubungan macam mana. Sebab that's the way to do MW now. Sekarang tengah musim PKP ni, tak boleh jumpa, tak boleh keluar dan tolonglah, janganlah anda tunggu habis PKP. Itu alasan yang paling agung sekarang, saya nak tunggu habis PKP baru saya nak buat bisnes saya. Sekarang tak boleh macam tu lah. Sekarang teruskan aja. Wah, mana buat apa lah. Okay. So yang itu bab name list tadi. Lepas tu nanti saya rasa kita cubalah kalau ada apa-apa soalan, boleh kalau siapa-siapa nak tanya ke situasi macam mana, nak cakap apa dan sebagainya, boleh tak tanya, kita jawab lah ramai-ramai sembang-sembang dalam ni. Lama pula bersyarah saya tu seorang. Fifi Azri, sangkut-sangkut ke elok je lain? Elok. Okay. Kalau siapa tak ada soalan apa-apa nak tanya semenjak dah buat 4 hari ni, kita dalam UKC, ada situasi-situasi yang dihadapi ke apa ke, ataupun semua dah jelas dah, tahu dah apa nak buat, minggu ni confirm kita menang. Hello. Ya, siapa dia? Ya? Link. Ya, Link. Macam yang mereka tak reply kan. So macam kita kena macam ask question lagi ke macam mana? Dia orang tak reply, you cakap apa? Macam kita sudah share produk tapi mereka seen lah tapi macam tak reply, so kita just biar ke macam mana? Bila dah hantar produk, dia tak reply, biar dulu, later boleh tanya, mungkin dia tak tengok habis lagi atau sebagainya. Tapi sebelum you hantar produk tu, you dah build relationship dah. Or you straight away send about product? Belum. Maybe that's why they didn't reply. So tak apa, go to the next name and you build the relationship first. Dia kalau kita nak orang reply ni, biasakan hantar mesej berbentuk soalan. Baru orang boleh jawab. Kalau kita tak ada soalan, kadang orang macam aku nak jawab apa ni. Jawab dulu. I know we are excited to share the product. We know the product is good and we are excited to share the product, but we have to follow through the process. Kalau orang tu your best friend, then it's okay lah, you can just share lah, no problem. But then if kalau orang tu just kawan, biasa-biasa punya kawan, then you
kena bina hubungan dulu. Kena tanya, kan, say hi. And bukan one time then next time terus product also. Kan, take time. Take time until you can recognize the problem, kan. Sampai orang tu suka dekat you, tak mesej dia rindu. Pasal apa link tak mesej ni? Selalu link mesej. Kan? That mean dia orang dah suka dekat you. Kan? Kita nak sampai macam tu lah. Kan? Build the relationship, don't rush, it's okay. Kan? Tapi hari-hari mesej orang. Jangan kita mesej 5 orang, lepas tu kita mesej 5 orang tu je sampai sebulan. Kan? Hari ni mesej 5, esok mesej 5 yang baru, next day mesej 5 yang sama balik, atau ulang yang baru balik. Kan? Akhirnya kita berlambat-lambat orang lah, kita dah WhatsApp. Kan? The goal is to make them notice you. Dia orang perasan you ada, they tend to look at your stories, they tend to look at your post, kan? And they orang acknowledge that you are ABO, MBA business owner. And then after that, it will get easier. Less no replies, less blue ticks. But it won't be no blue ticks. In my experience, every time after 3 years also, I text people, I still get blue ticks. But we have to learn to love blue ticks. Kita kena belajar suka lah blue tick. Thank you. Okay. Ada Dr. Hafiz pun ada. Okay, Abang Yazid macam? Abang Yazid orang lama ni. Okay, ada apa-apa lagi tak? Saya tak nak lama-lama sangat kan. Tapi kalau ada soalan boleh tanya lagi. Jadi itu penting lah. Saya adalah, saya nak sambil-sambil nak tanya-tanya ni, saya ada juga nak share beberapa quote lah saya baca tadi. Dan saya rasa ngam lah dengan kita punya tajuk malam ni kan. Okay. Ini tajuk kita membina hubungan ni. Networking. Sebab kita ni dalam bisnes Amway ni network marketing. Kena faham network marketing. Bukannya product advertising, product selling saja. It's a network marketing business. So saya think quote ni, networking is not collecting contacts. Networking is about planting relationship. Yang ni yang saya cakap tadi, tabur benih tu. Tabur benih tu, kenal orang, bina hubungan kan. Itu akan bawa kita ke depan lagi lah. Dan ada satu lagi, kan, kita ni dah dalam Amway ni, kita untung dah. You get all the benefits of being a business owner without all the headache, kan, and without the same level of risk. So maksudnya apa? Bila kita dah duduk dalam Amway ni kan, kita ni baru mula kan. So kena strengthen kan kita punya, apa orang cakap, kita punya belief, kita punya mindset kan. Jangan rasa wah susahnya bisnes ni, baik buat bisnes lain ke apa ke kan. Sebab bisnes ni kita dapat semua benefit business owner. Kita ada stok produk, kita dah ada website nak buat order, delivery, semua dah ada kat kita. Kita punya bonus hari-hari pun kita boleh check. Semua dah complete, tapi kita tak ada pening kepala. Tak payah fikir pasal gaji staff, tak payah fikir pasal sewa kedai. Saya sendiri pun dapat macam-macam dah bisnes saya cuba kan. This is a very simple business, senang and without the same level of risk. Kita semua tak ada siapa pun yang tiba-tiba ada keluar modal 20 ribu untuk buat Amway. Tak ada. Kita hanya gunakan barang yang kita dah memang guna kat rumah untuk kongsi pada orang lain. Simple. Macam orang cakap bila buat Amway ni, you need sweat equity lah. Equity perlu lah, usaha. Usaha dan masa tu yang tolong kita bina bisnes. Okay, dan ada ni. Okay. In network marketing, the whole point is not to sell a product, but to build a network and army of people who are all representing the same product or service to share with others. Ni Robert Kiyosaki cakap. Jadi maksudnya macam kita dalam Amway, the whole point is not about nak jual barang macam mana. Anda kena faham, bukan nak kata tak payah jual, tidak, kena jual juga. Sebab jual tu pembuka pintu kita untuk kita cakap pasal bisnes, untuk kita jalankan PV kita hari-hari. Kena menjual, but it's not just selling. So macam saya, apa yang saya buat, every time I do selling, saya sentiasa buka mata untuk peluang saya nak berkongsi tentang bisnes. Macam pergi hantar barang kat rumah downline kan, hantar barang Alano, saya pun demo-demo Alano. Satu saya akan tambah barang lain, satu saya demo.
Kan? Yang kedua saya terus cakap, ini kalau kau boleh promote dekat orang ni, boleh dapat duit banyak ni. Kan? Saya nak cuba korek soalan daripada orang, macam mana nak buat MW ni. Saya cuba nak dapat soalan tu. Every time I try to get that question. Sebab bila dapat soalan tu, then kita boleh mulakanlah kita punya proses sponsoring. Itu kita belajar minggu seterusnya lah. So yang ni next, the goal isn't more money, the goal is living life on your own term. Yang ni saya share sebab pasal kita punya motif lah in the business kan. Ramai orang termasuk saya pun nak duit juga. But the real goal is living life on your own term. After 3 years in the business, yang saya notice yang paling menyeronokkan saya dalam business ni, selain duit, adalah masa lah. Try imagine kawan-kawan yang baru nak mula semua, saya tahu nak mula buat business, kita ni bukanlah friendly tak tentu pasal. Sekarang kita kena friendly, kita mungkin tak suka mesej tanya orang, sekarang kita kena mesej, kena tanya. Mungkin dia jadi sedikit kurang selesa, sedikit malu, sedikit rasa macam apa salah nak buat benda ni, aku nak jual barang je pun. Tapi ingat goal kita nak live life in our own terms. Kita nak beli barang apa kita nak beli, kita nak pergi mana kita nak pergi, kita tak nak siapa-siapa kontrol waktu kita kerja. Kita nak kebebasan. Dan kebebasan pastinya tak datang dengan murah. Bulan kemerdekaan ni kan, mestilah dibayar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Ni pun last. It's amazing how people think 4 years is a long time to succeed in a business, but think it's alright to stay broke at a job for 40 years. Ramai orang, sebab saya apa yang saya perasan dalam MBA ni kan, Diamond pun ada cakap 95% of your time seems to be wasted. Maksudnya mungkin kita bercakap, kita spend masa 100 jam, 95 jam tu macam rugi je. Orang tu tak masuk MBA, orang tu tak nak beli barang kan, tapi but the other 5% will make you a millionaire. Lagi 5% masa tu akan jadikan kita jutawan. Dan bukanlah lama sangat. Selalu orang Diamond MBA akan cakap kita susah payah 3 ke 5 tahun sahaja. And so be uncomfortable. And buat benda. Saya pun malu. Saya pun susah. I'm not a friendly guy. And saya tak ada nak tegur orang. And I choose my friend. Saya memilih kawan-kawan saya. Saya pilih. Saya dah ada kawan yang saya suka. Then I tak nak kenal orang baru pun tak apa. Saya dulu macam tu. But then bila dah masuk MBA and I understand that hubungan penting, I change myself so that I can get what I want. Kita berubah dulu baru hidup kita berubah. So I change myself, saya mula lebih ramah, lebih friendly, catch up balik dengan kawan-kawan yang tak berapa kita nak suka ke, dia pun tak suka kita ke kan. Kita kena buat macam itulah. Kena ubah diri dulu, get uncomfortable. Apa benda, jangan terlalu suka buat benda yang kita suka dan kita terlupa buat benda yang kita perlu buat. Yang perlu buat, kita kena ada share, kita kena bina hubungan, kita ada sponsor. Semua tu kita nak buat, kita kena buat. Tapi yang kita suka buat, suka tengok motivationnya video, contohnya lah. Saya pun suka juga. Tapi tindakan mesti ada. Jangan fikir je, tak buat. Kena buat. Plan dan buat. Ada macam contoh, ada advice saya yang saya suka, saya buat sekarang dengan tim saya pun. Hari-hari saya tulis apa saya buat sepanjang hari. So that I know how big or how small benda tu yang saya buat untuk dekatkan saya dengan impian saya. Maksudnya apa? Untuk benda-benda yang saya buat untuk bisnes saya. Daripada bangun pagi, cakap dengan orang ni, mesej dengan orang ni, marketing plan orang ni, semua saya tulis. So that at the end of the day, I can go to sleep. I know that I'm doing my job I am getting nearer to my dream. Saya makin dekat dengan impian saya dengan benda-benda yang saya buat hari ni. Dan benda tu pun akan paksa kat kita lah. Kalau kita penuhkan list tu. Dan sekarang saya write 10 sekarang. So every day mesti buat 10 benda. Itu nanti kalau nanti Zana boleh tunjuk contoh ke. Nak share screen lah. Assalamualaikum. Salam. Alright, so untuk macam tadi Zai dah pasal sharing. Okay, kita tak nak nampak menjual sangat. Kita contohlah kalau hari ni kita nak share pasal roll on, kita boleh tunjuk botol roll on ni.
untuk pakai ataupun kita tunjuk testimoni ya, jangan ayat panjang-panjang, jangan tunjuk. Okey, roll on harga dia berapa? 38. Zaidah mute dah. Okey, jangan nampak nak menjual. Okey, lepas tu bila kita dah okey, name list lepas kita dah berkenalan, kita dah tanya apa khabar, kerja mana semua 20 name list yang kita dah tulis tu, approach dia. Lepas tu kita, Zaid cakap, kita cari apa masalah dia. Lepas tu kita tengok, kita boleh share kita punya experience lah. Contoh je cakap, dia penat lah hari ni nak masak, inilah dengan anak pergi PR lagi kan. Ni yang daripada 20 nama name list ni. Okay, lepas tu kita boleh share. Oh ya ke, Kak ada makan suplemen tak? Start dengan soalan supaya kita nak tengok dia jawab apa. Jangan cerita, oh ya ke, saya ada juga makan suplemen. Biasakan tanya soalan dekat orang. Mula conversation dengan soalan. Okay, tanya dia, ada makan suplemen tak? Kalau dia kata, oh tak ada sebab Kak tak ada sakit apa-apa. Cakap, lepas tu share pasal experience kita. Experience kita, contoh kita dah pernah makan double X. So kita nak promote double X kat dia. Okay. So, oh saya pernah lah makan double, saya makan double X. Okay, double X ni dia macam suplemen Kak. Tapi dia cukup nutrition. So saya makan sebelum ni pun saya penat kan. Kalau hari cuti pun dah rehat rasa tak penat lagi. Walaupun cuti badan masih rasa letih. Tapi sejak saya makan double X ni, badan saya rasa segar, rasa lain. Nampak tak kita nak sharing dengan dia. Jangan tunjuk sangat. Oh Kak, saya ada jual double X ni kan. Memang ramai orang makan ni memang hilanglah penat. Beza tu kat situ. Nampak menjual dengan nampak sharing. Okay? Jadi banyakkan sharing tu. Orang suka kalau kita sharing. Kita pun suka kalau orang datang dengan kita nak sharing sesuatu yang baik. Kalau kita nampak je tiba selit nak menjual, kita macam nak cepat-cepat habis ayat. Betul tak? Okay, jadi tunjukkan kita banyak nak sharing dengan dia. Sebab MW ni bila kita nak memang kita nak menjual, dia tak tahu kita nak menjual. Tapi kita datang dengan barang-barang yang boleh bantu selesaikan masalah dia. Kalau contoh kita tengok di badan besar. Okay, prospek kita. Dalam 10 prospek tengok siapa yang badan besar. Ataupun yang kita tahu dia ada bau badan. Okay, so kita boleh pergi dengan roll on. Okay, so kita tanya dia masalah dia kan apa semua kan. Lepas tu tanya dia pakai roll on tak? Kak pakai roll on apa? Abang pakai roll on apa? Ataupun pasu ke pakai roll on apa? Dengan soalan, mula dengan soalan. Lepas tu share lah kalau kita pernah pakai roll on, cerita kat dia. Roll on ni macam mana kita pakai. Sebab itu benda pertama yang kena buat adalah kita dulu mengguna barang, baru kita share dengan orang. Benda tu nampak natural, tak nampak nak menjual sangat. Okay, dan okay, kalau kita nak approach orang, kita approach dengan barang yang kita dah biasa guna. Barang ilmu yang kita dah biasa guna. Jangan jual benda yang kita tak ada. Okay, nanti contoh kalau kita promote atmosphere tapi kat rumah kita tak ada atmosphere. Nanti ditanya, apa beza atmosphere MW dengan yang ni? Sudah tak tahu nak jawab. Okay, lepas tu benda tu jadi tak natural lah. Nampak kita nak menjual. Okay, so yang itu tips lah. Okay, yang tadi Zaid ada cerita pasal 10 perkara. Macam kita sekarang duduk rumah, banyak sebenarnya duduk rumah ni kebanyakan masa kita ataupun yang kerja lah, work from home kan. Dengan nak handle anak pergi PR lah, kita akan rasa masa kita banyak terbazir. Tahu-tahu dah nak malam dah. Apa yang hari ni aku buat tak ada, macam sibuk-sibuk rasa macam tak sempat lah nak buat apa-apa untuk MW hari ni. Kan? Jadi apa yang kami buat berdua, mula-mula Zana dengan Zaid start berdua dulu, kami senaraikan 10 perkara sehari yang kami buat untuk bisnes MW kami. Jadi Zana share screen sikit. Yang ni bagus juga lah. Okay, contoh yang ni kita buat dengan downline juga, ada grup-grup lah. Okay, contoh. Okay, boleh nampak
Okay, so kat sini Zana share. Okay, hari Rabu. Ni semalam, 4 hari bulan. Okay, aktiviti hari ni pergi kedai makan, beli lauk, ambil nombor Kak Zah, gerai lauk kampung untuk prospecting. Nampak tak, beli sambil-sambil kita pergi kedai makan tu, otak fikir MWay juga. Okay, jadi kita minta nombor dia sebab dia bisnes lepas tu hantar barang Kak Ani GDEX order. Lepas tu hantar promosi dan harga personal kat Mak Suyanti. Bina hubungan. Nampak tak bina hubungan? Boleh dengar ke suara Zana? Boleh Okey, lepas tu bina hubungan lagi dengan ABO. Walaupun downline kita belum tentu lagi kita betul-betul tahu lagi pasal dia. Betul tak? Bina hubungan nombor 4 dengan ABO Fiza Johor. Hantar testimoni Botanical Beverage. Waktu bina hubungan tu apa Zana buat? Zana bagi Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Fiza buat apa? Sihat ke family kat sana? Lepas tu dia pun jawab. Waalaikumsalam, sihat. Lepas tu Zana tanya, COVID dekat Johor macam mana? Dia cakap, Zana teruk lah COVID sekarang kat sini. Ada kawan office kena COVID. Padahal sebenarnya Zana saja nak bina hubungan. Tak ada nak promote kat dia, hantar promotion ke apa. Lepas tu teruslah terfikir, oh ya ke Fiza. Lepas tu cakap dia, Fiza dah ambil vaksin ke? Kita cakap lagi dengan dia, conversation lagi. Kita nak tahu pasal dia kan. Walaupun dengan downline pun kita kena bina hubungan. Okay, lepas tu sampai lagi cakap ada kawan dia kena COVID kan. Lepas tu Zana cakap, okey lah Zana hantar testimoni Botanical Beverage. Nombor 4, okey. Tu Zana buat. Nombor 5, catat nama-nama viewer di WhatsApp status. WhatsApp status, WhatsApp status yang tengok WhatsApp status kita sampai habis. Itu pun dikira satu perkara. Lepas tu nombor 6, up status baru dekat WhatsApp story hari ni. Lepas tu nombor 7, join meeting UKC. Baca buku. Zaid bagi buku kat Zana, dia suruh baca sebab buku tu bagus untuk bisnes. Itu pun dikira satu perkara. Nombor 9, follow up, bina hubungan dengan Syafiza. Lepas tu waktu kita bina hubungan dengan dia, kita ajar dia. Duplicate. Apa yang kita buat, kita duplicate kat downline kita. Okay, lepas tu nombor 10, request poster shampoo Satini kat Zaid. Ni Zaid tak buat lagi. Minta Zaid buat poster pun dikira satu perkara. Kalau kita buat poster ke, kita buat video ke apa ke, pun dikira satu perkara, okay? Lepas tu 11, buat cabutan kutu. Ini yang Zana buat. Okay, kita tengok apa yang Zaid buat semalam. Semalam Zaid buat message renew 10 orang. Lepas tu follow up, bina hubungan dengan Kak Rombe, share story FB, bina hubungan. Kita memang belajar banyak bina hubungan sebab bukannya boleh terus pergi nak menjual. Follow up lagi, video call, follow up Kak Syida, settle cabutan kutu. Follow up Gani, Syida, Aidatul. Zaid dia cukup pandai buat follow up bina hubungan ni. Lepas tu sambung baca buku. Okey, jadi inilah yang kita buat supaya kita tahu, hari ini aku buat ini untuk bisnes aku. Okey. Jadi okey, so bila kita yang kita buat, bila senaraikan apa yang kita buat, kita nampak adalah kita buat something untuk bisnes kita kan. Tak ada kita duduk saja. Sebelum ni Zana dengan Zaid tak buat. Jadi bila kami start buat, kadang-kadang dah malam kan. Zana tanya Zaid, dah cukup belum 10 perkara? Dia kata belum. Kalau dia nak cukupkan 10 perkara tu. Okay? Tak kisahlah buka e-learning, order barang online untuk downline, tanya downline barang dah sampai pun dikira satu perkara. Okay. Jadi kalau macam yang untuk minggu ni, kita punya homework, ingat balik kita kena siapkan name list. Yang mana dah siapkan tahniah, 20 nama name list 10 daripada friend, 10 daripada family. Dan seterusnya, bina hubungan. Hari ni kita dah belajar buat bina hubungan. Kita start mesej mereka. Tanya khabar. Lepas tu berkenalan dulu, ambil masa. Sampailah kita tahu masalah dia, kita baru boleh select masuk. Okay? Okay, so yang itulah sharing kita untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Korang pun boleh start buat 10 perkara. Nak mesej kat kami pun boleh. So kita seronok bila kita buat. Okay, ada soalan ke untuk Zana?
Okey, tak ada apa. Kita pun apa dia? Tak. Okey, kalau ni pun dah sejam dah. Saya rasa okey lah tu untuk perkongsian minggu ni kan. Lama tu orang esok nak kerja lagi kan. Macam-macam nak buat lagi. Terima kasih yang mana yang dah masuk malam ni. Saya harap sedikit sebanyak ilmu kita kongsi malam ni jadi ilmu yang bermanfaat dan boleh digunakan lah. Untuk yang dalam grup home care ni kata we are a team. So anda 5 minggu ni upline anda bukan upline anda saya. So bolehlah connect dengan saya banyak-banyak lagi kan, tanya dan sebagainya. If you don't know, if you are not sure apa nak buat, macam mana nak buat, soalan sesimpel-simpel apa pun boleh tanya. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaiknya dan saya akan tolonglah. MWay ni kita buat bukan nak buat seorang-seorang. So jangan rasa anda seorang-seorang, jangan rasa down kan. Cepat-cepat connect dengan upline. Okey, yang itu saja malam ni. Thanks again untuk semua yang mana hadir. Saya ada buat recording tapi nanti tengoklah. Saya hantar dalam grup ke dekat YouTube ke boleh tengok ulang-ulang. Okey, itu saja. Terima kasih semua home care. Harap kita menanglah minggu ni. Jangan miss yang markah-markah free jangan miss kehadiran. Yang sales kita fight tapi name list kehadiran on time jangan terlepas skor tu. Banyak tu. Zaid. Ya. Kalau kita buat sale tu tak semestinya barang home care ke? Tak. Semualah. Nama home care tu nama kumpulan je tau. Saya risau ke ada tak jadi kes keliru punya ni. Bukan. Tidak. Joy atmosphere pun okey. Terus menang minggu ni. Buat apa pun tak apa kak. Tak kisah. Asalkan PB ada. PB masuk. Nama grup je home care artistry dengan Nutrilite. Saja buat nama macam tu. Jual apa-apa produk pun tak ada masalah. Atmosphere paling baik. Amin, mudahan. Okey. Snowcap kat ni. Beli. Apa dia? Tak dengar Afi. Han cakap apa? Okey. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih. Saya rasa nanti kita akan update je lah hari Sabtu, hari Ahad. Mungkin every Thursday pun okey juga. Kita jumpa sekejap cakap-cakap dan prepare untuk next week. Yang mana belum siap name list, please. Siapkan dan hantar dekat saya. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Sama. Padu. Rasa nak join sekali lagi. Ada coklat Fi. Dia tepi misai. Tak dengar, mute. Kena kuat bro. Terima kasih. Video call. Hai, Assalamualaikum semua.